Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Baiklah, dah pukul 8, so kita akan mulakan kelas hari ini. Sebelum kita masuk tajuk pada hari ini iaitu tekanan tajuk terakhir dalam bab 8, ada apa-apa persoalan tentang tajuk yang semalam yang kita dah belajar iaitu momen daya dan juga prinsip keseimbangan tuas. Okey? Ada masalah ke untuk buat soalan yang semalam? Kalau ada soalan ataupun ada mana-mana soalan yang kamu nak saya tunjukkan, boleh bagi tahu sekarang supaya kita boleh, supaya cikgu boleh tunjukkan jalan kerjanya dan kita boleh bincang bersama-sama lah. Okay, cikgu ada bagi semalam latihan prinsip tuas dan momen daya. Yang ni, kalau kamu ada apa-apa soalan, sebab semalam kita hanya bincang sampai soalan ketiga sahaja. Sekiranya ada apa-apa soalan ataupun mana-mana soalan yang kamu nak saya bincangkan, sila bagi tahu supaya kita boleh bincangkan dahulu jawapan untuk beberapa soalan yang kamu request. Kita tak bincang semualah. Okey, ada tak yang soalan mana yang kamu nak tanya sebelum kita mula? Baik, kita recap sekejap sementara kamu nak berfikir tu. Okay, kita recap sekejap apa yang kita dah belajar semalam. Okay, jadi apa yang kita dah belajar semalam adalah dua perkara utama, iaitu kita belajar tentang momen daya dan juga tentang prinsip keseimbangan tuas. Okey, ada dua perkara sahaja yang kita belajar semalam, iaitu momen daya dan juga prinsip keseimbangan tuas. Okay, momen daya adalah kesan putaran yang dihasilkan oleh daya yang dikenakan pada suatu objek apabila daya itu memutarkan objek pada satu titik yang tetap ataupun dikenali sebagai fungsi ataupun fulcrum. Okey, dan momen daya ni dipengaruhi oleh nilai daya dan juga jarak tegak dari fulcrum ke daya. Maksudnya kalau kita nak tinggikan ataupun nak tingkatkan momen daya, maka kita perlu tingkatkan atau tambahkan daya kita ataupun kita tambahkan jarak tegak dari fulcrum ke daya. Okey, pastikan kamu dapatkan jarak tegak yang betul iaitu jarak daripada fungsi ataupun fulcrum ke daya. Ini adalah contoh dua situasi yang menunjukkan prinsip momen daya lah yang sering dilakukan, yang sering kita buat dalam kehidupan, iaitu contohnya yang pertama kita gunakan spana untuk mengetatkan nut dan juga semasa membuka pintu, di mana bila kita buka pintu itu akan mengalami momen daya di mana ada kesan putaran di bahagian fungsi ataupun di bahagian ensel ni. Kalau kita lihat di bahagian ensel dekat yang kita kenali sebagai fulcrum lah. Jadi pintu ni dia akan berputar sama ada lawan ataupun mengikut arah jam. So bila dia berpusing itu, maka kita katakan pintu ini ada momen daya. Okay, dan cara untuk kita kira momen daya ni adalah mudah sahaja, iaitu daya, berapakah kuantiti daya yang digunakan dan didarab dengan jarak tegak dari fulcrum ke daya yang dikenakan. Jarak tegak dari fulcrum ke daya yang dikenakan. Sekiranya daya itu dikenakan di tengah-tengah pintu, maka jaraknya adalah daripada tempat kedudukan tangan, kedudukan daya dikenakan ke fulcrum. Okey, pastikan kamu dapatkan jarak tegak yang betul, iaitu dari fulcrum ke bahagian daya. Okey, dan ini adalah rumus momen daya. Kamu mesti ingat unit bagi momen daya adalah Newton meter. Okey. Ini contoh-contoh soalan yang kita dah buat semalam dan ada satu contoh soalan lain lagi dalam latihan tersebut. Cikgu harap kamu dah salinlah semalam. Okey, nanti cikgu akan post video semalam. Cikgu belum upload lagi dekat YouTube. Okey, dan seterusnya kita belajar tentang, ni magnitude momen daya bertambah lah. Kita belajar tentang prinsip momen pada tuas. Okey, kalau soalan tanya apakah prinsip momen pada tuas, inilah prinsip momen pada tuas, iaitu
apa dia prinsip momen pada tuas tu? Inilah hasil darab magnitud daya dengan jarak tegak dari fulcrum adalah sama dengan hasil darab magnitud beban dengan jarak tegak beban dari fulcrum. Ini secara formulanya, kita boleh tulis formula dia dan ini adalah dalam bentuk ayat. Okay, kalau soalan tu minta kamu jelaskan apakah yang dimaksudkan prinsip momen pada tuas. Okay, maka jawapan kamu mestilah kamu tulis hasil darab magnitud daya jarak tegak. Semua ni lah. Kalau tak dapat nak ingat yang panjang-panjang ni, kamu tulis sahaja rumus ini. Okay, tuliskan rumus ini. Sebenarnya apa yang ditulis dalam ayat ni sama sahaja dengan yang rumus ni. Cuma yang rumus ni adalah dalam bentuk matematik, ayat matematik lah. Ini dalam ayat bahasa Melayu. Okey. Jadi apakah kegunaan prinsip momen ni? Prinsip momen ni kita gunakan supaya kita nak pastikan tuas kita dalam keadaan seimbang. Okey, bila kita nak pastikan tuas kita dalam keadaan seimbang. Suara cikgu perlahan. Yang lain suara cikgu perlahan ke? Okey je. Oh okey. Terus cikgu menjerit nanti kuat sangat pula. Okay, maybe Ikmal, kamu dengar perlahan, maybe something wrong dengan kamu punya device ataupun internet kamu ke? Okay, baik. Jadi kamu mesti ingat prinsip momen pada tuas ni, bila je soalan tu kata diseimbangkan, maka kamu mesti gunakan rumus untuk prinsip momen pada tuas. Okay, keyword dia adalah seimbang. Keyword dia adalah seimbang. Jadi kita gunakan prinsip momen pada tuas. Okay, ataupun kalau dia tak gunakan keseimbangan itu pun dia boleh tanya tentang macam soalan ni lah. Dia tanya jarak. Sebab apa yang ini gunakan prinsip momen pada tuas? Sebab kalau kita lihat fulcrumnya dekat tengah dan dia ada beban dan juga daya. Kalau kamu perasan, kalau momen daya dia mestilah separuh. Dia separuh je macam tu lah. Okey. Jadi berbalik kepada soalan latihan prinsip tuas dan momen daya yang cikgu dah bagi semalam. Ada tak soalan mana yang kamu nak saya tunjukkan jalan kerja? Sebab semalam kita hanya bincangkan 3 soalan sahaja. Kalau ada boleh bagi tahu sekarang supaya cikgu dapat tunjukkan sebelum kita beralih ke topik pada hari ini iaitu tekanan. Itu kamu tak buat? Cikgu rasa kamu tak buat. Okey, kalau tak ada tak apa. So cikgu anggap bila kamu tak tanya soalan tu bermaksud kamu dah cuba dan kamu boleh jawab semua soalan lah. Okey. Tapi kalau masih lagi belum buat, cuba buat dan kalau tak dapat atau ada masalah untuk selesaikan, boleh tanya cikgu dekat grup. Nanti cikgu akan bagi tahulah macam mana untuk buat supaya kamu dapat jawab semua soalan. Okey, selalunya kalau soalan yang keluar dalam peperiksaan, dia akan kalau tajuk prinsip momen prinsip momen tuas ni, dia akan keluar satu soalan je lah macam tu. Satu soalan, sama ada soalan momen daya ataupun soalan prinsip momen pada tuas. Okey. Jadi hari ini kita akan masuk kepada tajuk tekanan atau dalam bahasa Inggerisnya pressure. Okey, tajuk tekanan. So dalam tajuk tekanan ini, kamu akan belajar 2 jenis tekanan. Okey, tekanan yang biasa, tekanan dekat luar dan juga tekanan di dalam bendalih. Okey, kita ada 3 lah sebab tekanan yang biasa tu tekanan pada pepejal dan tekanan pada cecair, tekanan pada gas. Tekanan dalam cecair, tekanan di dalam gas dan tekanan pada objek yang pepejal. Okey, itu kita tentang tekanan lah. Jadi tekanan ni selalunya kita dengar dalam gas lah selalunya macam tekanan gas. Tekanan-tekanan pada biasa tu kurang kita dengar. Okey, jadi hari ni kita akan belajarlah tentang tajuk tekanan.
Baik, kita tengok gambar ni ada dua situasi, iaitu yang pertama apabila kita tekankan sebatang paku tekan. Thumbtack. Kita selalu guna thumbtack. Kita boleh masukkan thumbtack ni ke dalam sekeping papan. Tapi kalau kita tekan duit shilling ke dalam sekeping papan, sampai ke sudah pun duit shilling ni tak akan masuk ke dalam papan tersebut. Semua kenapa dia jadi boleh masuk ke tak boleh masuk itu dia bergantung kepada tekanan yang dikenakan. Baik, tekanan ni ada kaitan dia dengan daya. Sebab itulah tajuk tekanan ni dimasukkan ke dalam bab 8 sebab dia ada tekanan, dia ada kaitan dengan daya. Okey, mari kita lihat lagi. So sambil-sambil ni pastikan kamu isikan modul. Modul yang cikgu dah sediakan. Modul cikgu tu dia dah ringkas dah. Tak ada yang mengarut-ngarut kat atas, tak ada Okey. So tekanan tu apa? Tekanan ditakrifkan sebagai daya per unit luas permukaannya, iaitu arah daya berserenjang dengan luas permukaan. Okey, arah daya mestilah berserenjang dengan luas permukaan. Tekanan ditakrifkan sebagai daya per unit luas permukaannya di mana arah daya berserenjang dengan luas permukaan. Okey, apa maksud berserenjang tu? Bermaksud, okey, kita tengok contoh paku tekan ini. Daya yang dihasilkan of course lah daripada ibu jari ni dan daya ni dikenakan ke bawah. Okey, daya dikenakan ke bawah. Luas permukaan dia adalah yang bentuk paku ni, yang bulat. Jadi paku daya ke bawah, luas permukaannya mengufuk macam ni. Jadi dia adalah berserenjang. Dia 90 darjah lah ataupun berserenjang dengan luas permukaan. Okey, sama juga dengan paku duit shilling ni. Daya datang daripada jari manakala luas permukaan adalah luas permukaan duit shilling. Okey, ni luas permukaan duit shilling lah. Luas permukaan. Daya dikenakan ke bawah. Sebab tu pentingnya kamu tahu arah daya daya adalah ke bawah manakala luas permukaannya adalah mengufuk. Jadi ini dimaksudkan dengan arah daya berserenjang dengan luas permukaan. Jadi tekanan ni apa? Tekanan maksudnya daya per unit luas permukaannya. Bermaksud, okey, kan kita ada duit shilling ni kan contohnya. Jadi duit shilling ni dia ada luas permukaan. Okey, katakanlah kita bahagikan luas permukaannya ni kepada unit-unit kecil. Okey, sebab dia per unit per unit. Maksudnya katakanlah dalam ni ada berapa unit ni. Katakan okey, ni satu unit, dua, unit kedua, unit ketiga, unit keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okey, ada 19 unit semuanya. Kita ambil contoh ada 19 unit. Jadi bermaksud daya per unit luas ni maksudnya pada satu unit berapa daya yang dikenakan. Itu maksud tekanan. Daya per unit luas permukaan. Pada satu unit ni berapa banyak daya yang dikenakan. Itu adalah maksud tekanan. Jadi, kamu lihat paku tekan ini luas permukaannya dekat sini kan. Tapi sebenarnya dekat mana sebenarnya luas permukaan dia? Luas permukaannya adalah di sini kelas. Di dia punya apa ni kita panggil dekat bahagian tajam ni. Ini adalah luas permukaan yang sebenar. Sebab apa? Sebab luas permukaan yang bahagian inilah yang bersentuhan dengan tempat yang kita nak masukkan itu. Okey, kalau kita lihat yang dekat paku tekan ni, yang bahagian bawah ni luas permukaan dia adalah sangat kecil. Betul tak? Luas permukaan untuk paku tekan. Okey, kita lukis paku tekan. Paku tekan luas permukaannya di sini sangatlah kecil. Mungkin satu unit sahaja. Okey? Katakanlah ini luas permukaannya satu unit. Daya yang dikenakan, daya yang dikenakan adalah 10 Newton.
Jadi berapa daya yang dapat, satu unit dia dapat, dia akan dapat 10 Newton, betul tak? Tapi kalau duit shilling ni, dia besar. Ada 19 unit semuanya. Daya yang dikenakan pun 10 Newton. Jadi 10 Newton ni kamu kena bahagi kepada 19 unit ni. Jadi kamu dapat sedikit sahaja iaitu 0.1.9. Sorry, 0.19 kan? Okey. Sekejap. Okey, dalam 0.5 je kamu dapat. Setiap unit dapat 0.5 daya sahaja. Jadi, tak banyak dia dapat daya berbanding dengan yang ini. Yang ini dia dapat 10 Newton daya bagi setiap unit. Maka, yang ini tekanannya lebih tinggi. Itu dimaksudkan dengan tekanan ditakrifkan sebagai daya per unit luas permukaan. Bermaksud daya yang dikenakan tu dia kena bahagikan sama rata ke semua luas permukaan itu dan dibahagikan kepada setiap unit. Kalau unit dia sikit, contohnya yang ini kan unit dia satu je sebab luas dia kecil, maka lebih banyaklah daya yang dia dapat. So bila banyak daya maka lebih tinggi tekanan. Jadi untuk paku tekan ni tekanan dia tinggi. Tekanan tinggi. Manakala untuk duit shilling ni tekanannya adalah rendah. Oleh kerana tekanannya adalah rendah, maka duit shilling ni tak boleh masuk ke dalam papan tersebut. Tapi untuk paku tekan ini, oleh kerana tekanannya adalah tinggi, maka dia boleh masuklah, kita bolehlah tekan dia masuk ke dalam papan tersebut. Okey? Jadi sebab itulah dia kata kat sini, contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa kesan suatu daya yang bertindak ke atas suatu permukaan bergantung kepada keluasan permukaan daya itu dikenakan. Jadi kalau kat sini yang paku tekan, keluasan permukaan daya yang dikenakan tu kecil berbanding dengan duit shilling. Okey. Daya yang bertindak ke atas suatu luas permukaan lebih kecil, tengok luas permukaan lebih kecil menghasilkan satu tekanan yang lebih besar. Sebab itulah paku tekan ni dia boleh masuk sebab dia ada satu tekanan yang besar. Manakala kalau satu permukaan itu lebih besar akan menghasilkan tekanan yang lebih kecil. Okey? Jelas Cikgu ulang semula. Tekanan ditakrifkan sebagai daya per unit luas permukaannya. Bermaksud setiap daya yang dikenakan itu akan dibahagi kepada setiap unit. Dan dia nak tahu pada satu unit tu ada berapa banyak daya yang dia dapat. Okey. Kalau contohnya kita ambil duit shilling tadi, kat mana luas permukaannya adalah di bahagian bawah duit shilling yang bersentuhan dengan permukaan pada papan tersebut. Okey, manakala untuk paku tekan adalah di bawah ni, dekat atas bahagian dia, dekat bahagian tajam dia. Oleh kerana paku tekan ini luas permukaan yang bersentuhan dengan permukaan yang kita nak kenakan tekanan itu adalah lebih besar, maka lebih kecil jadi tekanannya tinggi. Manakala kat sini luas permukaannya adalah besar, maka tekanannya adalah rendah. Okay, dalam situasi ni kita boleh dapati ada dua tekanan sebenarnya kan. Satu tekanan di antara hujung paku dengan papan dan juga tekanan tangan kita dengan permukaan paku. Kalau kita perasan bila kita tekan paku tekan ni kita akan rasa sakit dekat ibu jari kita. Sebab kita rasa tekanan yang kuat sebab permukaan dia kecil kan. Tapi berbanding kalau kita tekan paku duit shilling, kita tekanlah lama mana pun kita tak rasa sakit sebab tekanan dia rendah. Sebab luas permukaan duit shilling tu besar. Jadi apa yang kita boleh rumuskan dekat sini kelas? Kita boleh rumuskan bahawa kalau luas permukaan itu besar, maka tekanan adalah rendah. Kalau luas permukaan itu kecil, maka tekanan itu tinggi. Boleh? Okey.
Jadi kamu kena ingat tekanan ialah daya per unit luas permukaan. Okey, dan yang kedua dia dipengaruhi oleh luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, semakin rendah tekanan yang dihasilkan. Ataupun semakin kecil luas permukaan, semakin tinggi tekanan yang dihasilkan. Okey, sebagai contoh kita ambil yang paling mudah adalah pisau kita. Pisau yang kita guna untuk potong-potong dekat dapur tu kan. Kenapa kita tajamkan pisau tu? Kenapa kita duk asah pisau tu? Bila kita asahkan pisau tu, jadi dekat bahagian pemotong dekat pisau tu kan, dia akan jadi kecil. Luas permukaan tu akan jadi sangat kecil. Bila luas permukaan tu jadi sangat kecil, maka tekanan akan tinggi. So bila tekanan tinggi, senanglah kita nak potong ayam ke, nak potong sayur ke, nak potong apa-apalah. Sebab itulah kita asah. Ya, ada yang kat tangan, ada soalan ke? Okey, jadi itulah yang tekanan. Tak banyak pun, senang je tekanan ni. Okey, jadi tekanan kita boleh kira iaitu tekanan sama dengan daya dalam unit Newton. Ingat balik macam mana kita nak tukarkan dalam unit Newton. Kamu mesti darab dengan 10. Bahagikan dengan luas permukaan iaitu dalam unit meter kuasa 2. Okey, cikgu harap kamu ingatlah luas permukaan ni macam mana Kalau kita ada segi contohnya segi tempat ni. Okey, nak dapatkan luas kamu darab A darab B kan. Luas segi 4 kamu A darab B. Okey, kalau segi 3 luas segi 3 kamu darab 1/2 darab keluasan tapak darab dengan tinggi segi 3. Okey, darab dengan tapak dan darab dengan tinggi dia. Boleh? Okey, ataupun luas bulatan. Luas bulatan kamu dah belajar ke belum? Cikgu tak pasti. Unit SI untuk tekanan ialah Pascal. Pernah tengok tak PA ni? Pascal selalunya kalau kita pergi dekat tempat yang isi angin, dekat Petronas, dekat Shell ke, kalau ayah kamu nak isi angin pada kenderaan, motor ke, kereta, ayah akan pergi dekat tempat pump tu kan. Dekat pump tu ada satu meter yang menunjukkan berapa tekanan yang nak dimasukkan dalam tu. Maksudnya kita nak tekanan dia berapa. So kat situ ada dua unit. Satu unit ATM dan satu unit PA. So PA tu adalah untuk Pascal. ATM tu adalah atmosfera. Jadi unit SI-nya adalah Pascal iaitu PA. Pascal Okey, 1 Pascal bersamaan dengan 1 Newton per meter persegi. Okey, so yang ini unit Newton meter kuasa 2 ni kita dapat daripada rumus, tapi kita tukarlah unit dia menjadi Pascal dalam unit Pascal. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ni, boleh tulis dekat ruangan chat dekat situ. Okey, so kat sini ada gajah. Mengapakah seekor gajah yang berjisim 5,000 kilogram boleh berjalan tanpa tenggelam ke dalam tanah? Hal ini disebabkan oleh luas permukaan tapak kaki gajah sangat besar, maka tekanan yang dikenakan ke atas tanah adalah kurang. Okey, kalau kita tengok situasi gajah ni, kita boleh kaitkan dengan situasi apa kelas? Situasi kasut kita. Tak semualah, kasut. Okey, contoh perempuan dia ada kasut tumit tinggi tu kan. Dia ada heels, kasut tumit tinggi. Kalau kita pergi ke pantai, apa jadi kalau kita pakai kasut tumit tinggi tu? Apa jadi kelas? Apa jadi dengan tumit kita tu? Tumit kita yang heels dia tu akan? Tenggelam. Akan tenggelam. Kenapa tenggelam Arif?
Alia, kenapa tenggelam? Cuba fikir sekejap. Kasut tumit tinggi kita, dia akan tenggelam bila pergi ke pasir kan. Okey, Nurin cakap sebab tajam. Okey, apa yang tajam tu Nurin? Cuba fikir sekejap. Yes, tumit dia. Tumit. Bukan tumit, kita panggil tapak dia kan. Tapak kasut dia. Tumit tu dekat kaki kita. Tapak kasut. Okey, bolehlah tu. Sebenarnya kalau jawapan tekanan, kamu tak boleh cakap dia tajam kamu kena kata luas permukaan. Luas permukaan. Okey, kalau kita kasut tumit tinggi kan. Cikgu lukis kasut tumit tinggi. Okey, kasut tumit tinggi macam ni kan. Ya Allah, buruknya lah Cikgu Syahidah ni lukis. Kasut tumit tinggi selalu macam tu. Okey, jadi kasut tumit tinggi kita, tapak dia kan dia kecil ni kan. Tapak dia dekat sini ni kecil. Luas permukaan kecil. Luas permukaan kecil. Luas permukaan tapak dia lah kecil Jadi bila luas permukaan tapak tu kecil, jadi tekanan akan tinggi. So bila tekanan tinggi, maka senanglah tenggelam di dalam pasir. Berbeza kalau kita pakai slipper ataupun kita pakai sneakers ataupun kita pakai kasut yang wedges. Perempuan ada wedges lagi satu kan. So tapak dia lebih besar. Jadi bila tapak lebih besar, luas permukaan tapak tu besar. Jadi tekanan rendah. So samalah macam gajah ni. Gajah ni tapak dia besar. Jadi dia tak mudah, dia tak akan tenggelam dalam tanah lah. Itu adalah contoh aplikasi tekanan. Senang nak ingat kan? So kamu ingat luas permukaan kecil, tekanan bertambah. Luas permukaan besar, tekanan berkurang. Okey? Jadi kalau soalan tekanan, mesti jawab, mesti kaitkan dengan luas permukaan. Luas permukaan kecil, tekanan besar. Luas permukaan besar, tekanan kecil. Kaitkan dengan luas permukaan. Sebab kalau kamu jawab macam tadi kan, kamu jawab sebab dia tajam. Betul dia tajam, tapi kamu tak kaitkan dengan konsep tekanan. Kaitkan dengan konsep tekanan yang mana kaitkan dengan luas permukaan. Itu tips menjawab Sebab tu cikgu cakap kadang-kadang pelajar ni kamu tahu sebenarnya, tapi sebabkan kamu tak tahu cara nak menjawab dengan betul. Jadi ingat kalau tekanan kaitkan dengan luas permukaan. Okey. Okey, eksperimen 8.2 ni dia nak bagi tahulah tentang luas permukaan meningkat, tekanan berkurang. Okey, ni kita tak perlu nak buat dalam exam, dalam eksperimen pun tak apa, sebab yang ni kita boleh tengok dalam kehidupan seharian lah. Contohnya macam kasut tadi kan. Okey. Seterusnya kita tengok, okey, ni aplikasi tekanan dalam kehidupan harian. Dalam modul kamu, cikgu ada tinggalkan ruangan kosong yang kamu mesti isi. Okey, sekarang kita bincang dan sambil-sambil tu kamu boleh tulislah dalam modul anda. Situasi pertama, tak ada kat Malaysia ni, adalah bolehlah pergi ice skating kan. Mengapakah kepingan logam pada kasut peluncur nipis? So dekat kasut peluncur ni, dekat bahagian bawah ni, dia punya plate ini adalah sangat nipis. Kenapa kamu rasa? Cuba kaitkan dengan luas permukaan. Okey, bila kasut peluncur tu dia nipis, maksudnya apa? Luas permukaan dia kecil, betul tak? Sekarang ni motif tujuan kita gunakan kasut peluncur nipis ni sebab kita nak bergerak di atas ais yang bergerak di atas ais. Betul lah, bergerak di atas permukaan ais tu yang sangat licin kan. Jadi kita nak ada satu tekanan yang tinggi supaya kita boleh bergerak di atas
permukaan yang licin tu. Dan juga kita untuk melicinkan, untuk mengurangkan geseran lah, mengurangkan geseran antara permukaan, jadi kita boleh bergerak dengan lebih laju. Okey, jadi tuliskan kamu punya tu kepingan logam. Okey, luas permukaan yang kecil akan menghasilkan, cikgu tulis ringkas tekanan yang tinggi. Kamu tulis ejaan penuh jangan singkat-singkat. Okey. Ini membolehkan peluncur meluncur di atas permukaan ais dengan baik. Okey. Seterusnya soalan tentang mata kapak. Okey, mata kapak yang nipis. Okey, ni sama juga dengan situasi situasi kita punya pisau dekat dapur kita. Okey, jadi sebabkan dia nipis, jadi luas permukaan kecil. Sama. Tulis dulu ceritakan dulu tentang luas permukaan. Okey, mata kapak yang nipis mempunyai luas permukaan yang kecil. Ini akan menghasilkan tekanan yang tinggi yang akan memudahkan kerja pemotongan dijalankan. Potong kayu ke, potong apa-apalah. Okey. So sama dengan pisau dekat rumah kita. Bila kita tajamkan pisau tu, maka luas permukaan dia adalah kecil. Bila luas permukaan dia kecil, maka tekanan yang tinggi dihasilkan. Bila tekanan tinggi dihasilkan, maka senanglah kita nak potong. Tak perlu kita nak kenakan daya yang sangat tinggi, barulah benda tu nak terpotong. Okey. Seterusnya, seterusnya adalah kita lihat kepada soalan C. Mengapakah traktor mempunyai tayar yang besar dan lebar? Ini sama kes dengan gajah. Sebab traktor dia duduk dekat, traktor ni kita guna untuk apa? Untuk membajak kan? Kita gunakan untuk bajak kawasan tanah yang kita nak gunakan untuk pertanian. Jadi selalunya kawasan tanah untuk pertanian ni dia adalah lembut. Okey, dan kadang-kadang berair dan sebagainya. Jadi kita tak nak traktor ni tenggelam. Tengah-tengah duk membajak tu tiba-tiba dia tenggelam pula. Jadi untuk itu kita gunakan tayar yang besar. Sebab bila tayar yang besar, maka kita akan menghasilkan tekanan yang rendah. Jadi dia tak adalah tenggelam. So situasi traktor ni sama dengan situasi gajah. Okey, so kita boleh tulis. Tuliskan. Okey, kamu boleh tulis. Okey, kamu boleh tulis tuliskan sekarang tayar yang besar dan lebar
area yang besar dan lebar mempunyai luas permukaan yang besar. Ayat dia sama je. Cuma kamu tukar-tukarlah. Ini menghasilkan tekanan yang rendah untuk mengelakkan tayar daripada tenggelam ke dalam tanah. Okey? Jadi kalau kita perhatikan 1, 2, 3, kamu masih ceritakan apa? Ceritakan luas permukaan. Sama ada luas permukaan tu besar ataupun kecil. Selepas cerita luas permukaan, kamu ceritakan pula tekanan. Tekanan tu besar ke kecil? Kalau luas permukaan dia besar, tekanan dia kecil. Kalau luas permukaan dia kecil, tekanan dia tinggi ataupun besar. Lepas tu kaitkan apa kelebihan tekanan tinggi atau kelebihan tekanan besar. Contohnya kalau tekanan tinggi ataupun tekanan rendah kan. Okey, sebagai contoh kalau traktor ni kita nak tekanan dia rendah. Kenapa? Supaya dia tak tenggelam ke dalam tanah. Kapak pula, kenapa kita nak tekanan dia tinggi? Supaya dia dapat potong pokok ke potong kayu ke dengan mudah. Tak perlu nak kena guna daya banyak-banyak sangat. Okey, kalau peluncur pula, kenapa dia nak suruh tekanan tinggi? Supaya dia dapat meluncur dengan baik. Macam tu lah. So nampak tak cara kita tulis tu ada step by step. Pertama, ceritakan bahagian mana yang ada luas permukaan. Luas permukaan tu besar ke kecil. Jadi bila luas permukaan besar kecil ni, tekanan dia macam mana? Tinggi ke rendah? Lepas tu bila dah tekanan tinggi rendah, apa faedahnya ataupun apa kepentingan tekanan tersebut untuk memastikan kita punya peralatan itu dapat digunakan dengan baik. Okey, sekarang kita tengok pula tapak kasut pada bola sepak. Okey. Yang ini sebenarnya ada jugalah kaitan dengan daya geseran lah sebenarnya. Okey, baik. Kat sini kasut pada tapak kasut bola sepak. Okey, dia ada paku kat sini. Maksudnya dia ada paku kat sini. Kenapa dia letak kat sini kelas? Jadi bila ada paku ni luas permukaan macam mana? Dia kecil ke? Besar ke? Okey, yang ini cikgu tinggalkan untuk kamu. Cuba kamu buat sendiri. Cikgu dah tolong 3 dah. Cuba kamu buat sendiri untuk soalan D ni. Nanti kat sekolah kita bincang macam mana, apakah faedah ataupun dia punya tujuan paku ni. Kalau yang selalu main bola sepak tu, kenapa kita gunakan kasut ni dekat bola sepak? Tak boleh ke guna dekat pergi mall ke? Apa jadi kalau kamu pergi mall pakai kasut ni? Nanti rosak kan paku-paku dia ni kan? Apa tujuannya? Dan kamu mesti ingat bila dekat bola sepak dia gunakan padang macam ni lah, padang yang ada tanah. So bila kita nak main bola sepak tu kita kena berlari. Dan sebelumnya kita nak elakkan daripada kita jatuh kan. Kita nak berlari dengan laju. Lepas tu kita nak kejar bola lagi. So kita tak nak kita terjatuh. Kat situ paku ada 2 tujuan lah. Satu dia nak bagi cengkaman kepada tanah tu. So bila kamu pijak dia akan paku akan masuk dalam tanah. So dia akan grip lah tanah tu dan menyebabkan kamu boleh berjalan dengan selesa. Boleh berlari dengan selesa. Okay. Okay, yang tu sendiri buat Yang lain cikgu dah terangkan untuk kamu. Okey. Ada soalan, kalau ada soalan terusannya. Baik, kita teruskan lagi. Kita dah masuk sekarang tekanan gas. Tadi kita cakap tentang tekanan dalam pepejal lah. Kita boleh kata tekanan dalam keadaan biasa dan mostly dekat sini adalah tentang pepejal. So apa yang kamu kena ingat dalam tekanan bahagian pepejal ni adalah kamu kena ingat apakah maksud dia, iaitu daya per unit luas permukaan
Cara nak kiranya daya bahagi dengan luas permukaan. Unit SI-nya adalah Pascal. Dan kamu kena ingat, semakin besar luas permukaan, semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Boleh? Okey. Seterusnya, kalau tak ada apa-apa soalan, kita bergerak ke tekanan gas. Okey. Tekanan gas ni kamu mesti dengar betul-betul Tekanan gas ni kalau kamu faham konsep, insya-Allah kamu boleh faham semua soalan. Dia tanya apa sekalipun kamu boleh jawab. Yang penting kamu kena faham konsep. Dia dah sekarang ni kita belajar tentang fizik kan. Fizik ni dia ada konsep. Kalau kamu faham konsep tu, datanglah soalan macam mana pun, insya-Allah kamu boleh jawab. Senang je. Okey, tadi kita dah belajar tekanan biasa, sekarang kita masuk pula tekanan gas. Of course lah, tekanan gas ni sebab kita bercakap tentang gas, maka dia adalah juga udara. Okay, udara adalah gas kan, dia termasuk dalam gas. Okey. So tengok kakak ni, dia tiup belon. Bila dia tiup belon, dia masukkan udara ke dalam belon tersebut lah. Jadi tekanan bila masukkan udara, ada udara kat dalam ni. So udara di dalam ni, gas dalam ni akan menghasilkan tekanan kepada belon ini. Tekanan dia akan tolak belon tu, sebab itulah belon tu mengembang. Okey, bila udara dilepaskan pula, maka udara dalam ni akan keluar. So bila dia keluar, dekat luar ni pun ada udara kan, macam sekarang ni dekat luar kita sekarang ni, dekat sekeliling kita ada udara. Jadi udara sekarang ni sedang mengenakan tekanan kepada kita. Dia duduk tekan pipi kamu, duduk tekan badan kamu. Tapi kenapa kita tak rasa tekanan tu? Sebab tekanan tu terlalu kecil. Sebab zarah gas kan terlalu kecil, jadi kita tak rasa sangat lah. Tapi kita dapat rasa tu dalam situasi seperti belon ni. Okey. Dan lain contohnya, kamu pergi dekat kawasan pantai yang berangin kuat kan. Okey, lepas tu kamu rasa angin. Lepas tu rasa angin tu sebenarnya tu pun tekanan lah, sebab bila udara tu bergerak, dia berlanggar dengan kita, maka dia akan menghasilkan tekanan. Okey, so kita untuk bincangkan tentang tekanan ni, kita kena tahu tentang teori kinetik gas. Kamu dah pernah belajar teori kinetik gas ni masa di tingkatan 1 pun dah diperkenalkan lah. Okey, dia kata bahawa molekul-molekul udara sentiasa bergerak bebas dan berlanggar pada dinding bekasnya. Tengok Rajah 8.33. So ni ada satu bekas. Dalam bekas ni ada molekul-molekul udara yang warna merah ke oranye ni. Dan molekul-molekul udara ni sentiasa bergerak bebas. Maksudnya tak ada orang kontrol dia. Dia boleh bergerak suka hati dia lah nak pergi mana-mana kan. Dan setiap kali dia bergerak, dia akan melanggar dinding bekasnya. Kekerapan pelanggaran antara molekul-molekul udara pada dinding bekasnya akan menghasilkan daya yang menolak pada dinding bekas. Daya ini dikenali sebagai tekanan udara. Jadi, tekanan udara ni dihasilkan oleh apa? Dihasilkan oleh molekul-molekul udara yang bergerak bebas dan berlanggar dengan dinding bekasnya. Setiap kali molekul udara tu bergerak, lepas tu dia berlanggar. Bila dia berlanggar, itulah dia menghasilkan tekanan. Jadi bila banyak kali sangat dia berlanggar ni, dia akan menghasilkan satu daya. Dan daya inilah kita kenali sebagai tekanan udara. Kenapa kita kata tekanan udara? Sebab daya tadi tu dihasilkan oleh molekul-molekul udara. Jadi, okey, kira-kira ada soalan? Kerti, jangan angkat tangan tu, ada soalan ke Kerti? Okey, tak ada. Baik, jadi
Sama jugalah dalam kehidupan seharian macam kita sekarang ni kan, kamu duduk relax. Di sekeliling kita adanya udara. Jadi udara tu sentiasa bergerak dan bila udara tu berlanggar dengan kita, langgarlah kat mana-mana pun, dia akan menghasilkan tekanan. Tapi tekanan tu kita panggil sebagai tekanan atmosfera, bukan tekanan udara. Beza sama je sebenarnya, sama je. Nama je lah kurang tak sama Tekanan atmosfera beza dengan tekanan udara adalah kalau tekanan atmosfera ni dia berlaku dalam keadaan atmosfera biasa dalam ni, bukan keadaan dalam bekas yang tertutup. Kita sekarang ni berada dalam atmosfera bumi kan. Jadi kita rasa tekanan atmosfera. Tetapi kalau udara tu berada dalam bekas yang tertutup, maka dia akan merasakan tekanan udara. Kalau udara tu dekat kawasan yang terbuka, maka kita rasakan kita mengalami tekanan atmosfera. Contohnya macam belon ni. Tapi bila dia duduk dalam bekas yang tertutup, contoh dalam belon, kita panggil sebagai tekanan udara. Tapi kedua-dua tekanan ini dihasilkan oleh molekul udara. Cuma tempat sahaja. Kalau dekat dalam atmosfera, kita panggil dia tekanan atmosfera. Tapi kalau dia dalam bekas yang tertutup, kita panggil dia tekanan udara. Kalau kurang jelas, kamu boleh tulislah dalam atmosfera ataupun terbuka. Kalau tekanan udara ni syarat dia adalah dalam bekas atau ruang yang tertutup. Contohnya macam belon ni kan. Belon ni kan dia tertutup. Jadi kita panggil dalam tu tekanan udara. Sama juga dengan rajah 8.33 ni, sebabkan ini adalah bekas yang tertutup, jadi dalam ini kita katakan dia tekanan udara. Tapi apa yang bezanya, kedua-dua ni, tekanan ini dihasilkan oleh udara, sama je. Dua-dua dihasilkan oleh molekul udara. Cuma tempat sahaja yang berbeza. Kalau dekat dalam atmosfera, kita panggil tekanan atmosfera. Kalau dalam bekas yang tertutup, kita panggil tekanan udara. Tapi konsep dia masih lagi sama, iaitu bila udara bergerak bebas dan berlanggar dengan dinding bekas ataupun mana-mana permukaan, maka itu akan menghasilkan tekanan. Kalau dia benda berkesan, kalau udara tu berlanggar dalam kawasan terbuka, maka itu kita panggil sebagai tekanan atmosfera. Kalau udara tu berlanggar dalam bekas yang tertutup, itu adalah tekanan udara. Okay? Senang je. Jadi ingat, tekanan udara tu dihasilkan oleh molekul udara yang sentiasa bergerak bebas dan berlanggar. Jadi makin kerap udara tu berlanggar, maka makin tinggilah tekanan. Sebab lagi banyak dia bergerak kan, lagi banyak dia tolak. So tekanan tu semakin bertambah. Kalau dia tak berlanggar dengan kerap, maka tekanan itu akan berkurang. Ingat tu. Okey. Okey, ni contoh aktiviti lah kamu boleh buat sebenarnya di rumah Okey. Kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan gas. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi tekanan gas, iaitu isi padu dan juga suhu. Okey, mari kita lihat dia punya penerangan. Baik. Apabila bekas tertutup dimampatkan. Okey, kat sini fokusnya adalah bekas tertutup. Tengok rajah 8.37. Ada bekas yang tertutup Dalam bekas ni ada molekul udara yang warna purple ni. Sekarang ni isi padunya besar. Okey, lepas tu dia mampatkan, dia tolak omboh ni ke bawah. Menyebabkan isi padu dia semakin berkurang. Kan tempat dia dah jadi kecil kan? Bila tempat ni jadi kecil, menyebabkan zarah-zarah udara berlanggar dengan lebih kerap. Maksudnya dia berlanggar dengan lebih banyak kali dia berlanggar.
Kalau dalam sebelum dimampakkan ni mungkin 10 kali, bila kamu dah mampakkan mungkin jadi 50 kali berlanggar. Okay, mungkin jadi 50 kali pelanggaran itu. Kalau sebelum ni 10 kali je berlanggar, tapi bila dah kamu kecilkan isi padu dia, kamu dah kecilkan ruangan dia, maka bila pelanggaran itu meningkat, maka tekanan udara di dalam bekas juga meningkat. Macam mana kita tahu meningkat? Kamu tengok kepada tolok Gordon ni. Tengok tolok Gordon ni. Tolok Gordon ni adalah satu alat pengukur yang kita boleh gunakan untuk mengukur tekanan udara dalam satu tempat yang tertutup lah. Okey, kat sini kita tengok untuk sebelum dimampakkan ni bacaannya adalah 2 kilopascal. Tapi selepas dimampakkan bacaannya adalah 9 kilopascal. Apa yang kita boleh rumuskan kat sini kelas? Semakin kecil isi padu ataupun berkurang berkuranglah sebab kita kurangkan. Okey, berkurang isi padu semakin tinggi atau meningkat tekanan udara. Ingat kelas, ini adalah dalam bekas yang tertutup. Ingat dalam bekas yang tertutup. Dalam bekas yang tertutup, kita tengok sebelum dan selepas. Sebelum isi padunya adalah besar, selepas dimampakkan isi padunya menjadi kecil. So bila isi padu dia menjadi kecil, kadar pelanggaran akan meningkat. Bila kadar pelanggaran meningkat, maka tekanan juga akan meningkat. Boleh kelas? Okey. Boleh semakin kecil atau berkurang isi padu, semakin tinggi atau meningkat tekanan udara. Kenapa kelas? Kita kena ingat asal daripada mana tekanan ni? Tekanan udara tu dihasilkan. Ingat kelas, ini kamu kena ingat. Sebab bila kamu ingat konsep tu, kamu boleh jelaskan. Kamu boleh berfikir. Sebab tekanan udara dihasilkan apabila udara tu, molekul-molekul udara berlanggar dengan bekas, dengan dinding bekas. Dia berlanggar. Setiap kali dia berlanggar tu, so tenaga dia akan hasilkan satu daya. Daya tu kita kenali sebagai tekanan udara. Jadi lebih banyak kali dia berlanggar, lebih kerap dia berlanggar, maka tekanan itu akan meningkat. Sebelum dimampakkan, isi padu bekas ni kan besar. Jadi ruangan tu besar. Jadi molekul udara tu susahlah nak berlanggar dengan dinding sebab kawasan dia luas. Tapi bila kita kecilkan isi padu tu, maka ruangan menjadi sempit. Bila ruangan menjadi sempit, of course kita punya molekul-molekul udara tadi akan berlanggar dengan dinding bekas dengan lebih kerap. Semakin bertambah kekerapan pelanggaran itu, maka tekanan udara akan semakin bertambah. Okey. Kalau kamu tak dapat juga nak bayangkan, kita fikirkan, kita analogikan macam ni lah. Kamu duduk dalam satu kawasan. Contoh kelas kita kan, kelas kamu. Dalam kelas. Okey, dalam tu ada 30, berapa kamu ada sekarang? 36 kan? Duduk dalam 30 orang lah. Dalam tu duduk 30 orang. Duduk relax je kan. Stres tak? Tak stres cikgu. Relax. Kawasan luas cikgu, tak stres. Okey, tiba-tiba kawasan kelas kamu tu jadi sempit. Separuh. Pengetua cakap kelas kamu ni cikgu nak kena bahagi dua, kena kongsi. Potong dua kelas, bahagian sebelah lagi tu kita masukkan pelajar lain. Sekarang ni kelas kamu dah menjadi sempit. Tapi kamu masih duduk 30 orang tu. Mestilah kamu akan rasa stres, tertekan. Sebab apa? Mestilah kamu duduk rapat-rapat. Lepas tu tak masuk lagi bau ke apa ke, mesti kamu lebih kerap berlanggar.
jadi tekanan akan menjadi lebih tinggi dekat kawasan sempit berbanding dekat kawasan yang luas. Okey, boleh kan? Boleh relate kan? Boleh hubung kaitkan dengan kehidupan kita seharian, betul tak? Okey. Ada masalah Tak ada Okey, boleh faham. Jadi semakin kecil atau berkurang isi padu, semakin tinggi ataupun meningkat tekanan udara. Ingat ini adalah bekas yang tertutup. Bukannya dekat kawasan terbuka dalam bekas yang tertutup. Okey. Yang seterusnya adalah suhu. Suhu. Baik. Suhu, apabila suhu udara di dalam bekas yang tertutup syarat dia kita bincang sekarang ni adalah dalam bekas yang tertutup. Sebab tu kita bincang tentang tekanan udara sebab dia dalam bekas yang tertutup. Kalau dekat kawasan terbuka dia adalah tekanan atmosfera. Apabila suhu udara dalam bekas tertutup bertambah. Okey, suhu bertambah. Apa jadi bila suhu bertambah? Zarah-zarah udara bergerak dengan lebih cepat. Bila kita tambahkan suhu, macam mana kita tambahkan suhu? Kita panaskan. Kita panaskan bekas yang ada udara dalam tu. Bila panas, maka suhu dia meningkat dan zarah tu akan bergerak dengan lebih cepat. Okey, bila dia bergerak dengan lebih cepat, maka zarah-zarah udara melanggar dinding bekas dengan lebih kerap. Jadi bila dia berlanggar dengan lebih kerap, maka tekanan udara akan meningkat. Jadi suhu bertambah, tekanan bertambah. Okey? Boleh Semakin rendah suhu, semakin lambat gerakan zarah-zarah udara, jadi tekanan menjadi rendah. Semakin tinggi suhu, semakin cepat gerakan zarah-zarah udara, jadi tekanan akan meningkat. Okey, cara kalau kita lihat cara dia explain adalah pertama dia tulis dulu suhu tinggi. Lepas suhu tinggi dia cakap molekul udara. Molekul udara bergerak laju. Lepas dia bergerak laju, kekerapan. Susah ayat kekerapan ni kan? Pelanggaran bertambah. Bila pelanggaran bertambah, maka tekanan akan bertambah. Jadi apa sebenarnya yang kita nak kawal? Kita nak kawal kadar pelanggaran. Bila kadar pelanggaran meningkat, secara automatiknya tekanan udara akan meningkat. Kalau kadar pelanggaran itu berkurang, maka tekanan akan berkurang. Macam mana kita nak suruh kadar pelanggaran tu bertambah? Ada dua cara. Kita kecilkan isi padu ataupun kita panaskan, kita tingkatkan suhu. So bila suhu tu meningkat, zarah-zarah udara akan bergerak dengan lebih laju. Bila dia bergerak dengan lebih laju, lebih banyak kali akan berlanggar dengan dinding bekas. Bila pelanggaran tu bertambah, maka tekanan udara akan bertambah. Kalau tadi isi padu, bila isi padu tu menjadi kecil, ruangan tu jadi kecil, maka kadar pelanggaran akan meningkat. Bila kadar pelanggaran meningkat, tekanan akan meningkat. Okey, boleh tak kelas? Sebab tu cikgu kata, kamu kena ingat tekanan udara dihasilkan oleh molekul-molekul udara yang berlanggar dengan dinding bekas. Setiap kali dia berlanggar, setiap kali itulah dia akan hasilkan tekanan. Semakin kerap dia berlanggar dengan dinding bekas, semakin bertambahlah tekanan yang dihasilkan. Jadi kalau kita tak nak tekanan itu bertambah, maka kita kena kurangkan kadar pelanggaran molekul udara dengan dinding bekas.
Boleh Jadi kalau dia bagi situasi, kamu kena perhatikan. Situasi tu dia nak ceritakan tentang apa, dia nak tunjukkan apa yang meningkat. Yang penting kalau tekanan udara adalah kadar pelanggaran. Boleh? Kalau tekanan tadi dalam pepejar, yang penting dia apa? Yang kita nak tengok adalah luas permukaan. Kalau tekanan udara, kita nak tengok kadar pelanggaran. Sebab bila kadar pelanggaran bertambah, tekanan akan bertambah. Macam mana kita nak tambahkan kadar pelanggaran? Sama ada kita kecilkan isi padu atau kita tambahkan suhu. Boleh? Kalau ada soalan, tulis dekat ruangan chat nanti cikgu akan jawab. Okey, kalau tak ada soalan, kita pergi kepada tekanan atmosfera. Tadi tekanan udara, sekarang tekanan atmosfera. Apa beza dia adalah kalau tekanan udara dalam bekas yang tertutup. Kalau tekanan atmosfera adalah di kawasan terbuka. Kawasan terbuka ataupun dalam macam mana cikgu nak cakap dalam kawasan biasa-biasa ni lah macam kita sekarang ni kita ada tekanan atmosfera lah, kita sedang mengalami tekanan atmosfera. Okey, contoh macam adik ni dia minum air kotak, sedap lah pula tu kan, tu macam air kotak Dash Lady susu coklat tu kan. Okey, apabila air dalam sebuah kotak minuman disedut keluar, kotak itu akan kemik. Tengok kotak adik tu kemik. Kenapa? Sebab dia kata kat situ, apabila air di dalam kotak minuman disedut keluar, ruang di dalam kotak itu menjadi separa vacuum. Separa vacuum ni bermaksud, adik tu kan dah sedut kan? Dia sedut jadi udara dalam tu dia keluar lah. Okay, kotak. Okey, contohnya kita lukis kotak dia macam ni kan. Okey, katakanlah dah tak ada air lah dalam ni, adik ni dah sedut kan, ada straw. Okey, straw dia macam tu kan. Okey, so bila air tu dah habis, jadi dia akan udara lah pula, dia akan disedut. Ni udara. So udara ni naik ke atas. Jadi daripada mula-mula tu udara penuh. Okey. Sekarang bila dia dah sedut tu udara tu berkurang. So bila udara berkurang tu kita panggil sebagai separa vacuum. Dalam ni dah tak ada apa-apa. Udara pun dah berkurang separuh lah. Dan tekanan udara di dalam berkurang. Kenapa tekanan udara dalam ni berkurang? Sebab zarah-zarah udara ni dah berkurang kan sebab dah ada disedut ni. Jadi bila dia berkurang maka kadar pelanggaran pun akan berkurang, jadi tekanan pun berkurang. Bila tekanan dekat dalam tu berkurang, maka tekanan udara yang lebih tinggi di luar. Ada tekanan udara pula dekat luar ni. So bila tekanan udara di luar ni lah kita panggil sebagai tekanan atmosfera. Apa tekanan udara dekat luar ni buat? Dia menekan permukaan kotak dan menyebabkan kemik. Tekanan udara di luar ini disebut sebagai tekanan atmosfera. Apakah itu tekanan atmosfera? Tekanan atmosfera ialah tekanan yang dikenakan oleh atmosfera ke atas permukaan bumi dan semua jasad di bumi. Termasuklah kita. Kita pun rasakan, kita sedang merasa tekanan atmosfera itu. Tapi kenapa kita tak rasa tertekan? Sebab zarah-zarah udara tu sangat kecil dan dia sangat ringan. Jadi tak adalah kita rasa macam ada batu kena kita. Dia just sebab dia terlalu ringan kan, macam kena kapas je. Macam tu, tak rasa apa-apa pun. Sebab dia terlalu ringan dan zarah dia pun terlalu kecil. Kita tak nampak pun zarah dia. Sedangkan zarah tu kan, kalaulah kita boleh nampak zarah tu, kalaulah Tuhan bagi kita nampak zarah-zarah tu kan, kau bayangkan kamu tak boleh nampak apa-apa. Kamu nampak zarah tu bulat-bulat dekat sekeliling kita tu kalau bulat lah. Kalau dia tajam-tajam cikgu tak pasti. Bulat-bulat dekat sekeliling kita. Lepas tu kamu nampak zarah tu sekejap-sekejap datang ke kita langgar. Langgar dekat pipi, langgar dekat mata, langgar dekat semua permukaan. Okey.
Jadi bersyukurlah kita tak nampak zarah-zarah tu. Kalau tak macam serabut nak tidur tak boleh. Kita rasa ternampak nampak zarah-zarah tu sedang berlanggaran kita. Okey? Jadi dalam situasi kotak ni dia ada dua tekanan. Satu tekanan udara di dalam, satu lagi tekanan atmosfera di luar. Tapi kedua-duanya dihasilkan oleh udara. Baik. Kenapa? Adakah sebelum dia menjadi separuh vacuum ni, tekanan atmosfera bertindak ke atas kotak ni? Ya. Sebelum dia jadi separuh vacuum, tekanan atmosfera tetap bertindak. Maksudnya sebelum dia minum katakanlah ni kotak dia kan. Okey, so ni kotak kita. Katakanlah kotak ni baru lagi, so ada air dalam ni. Ada air belum minum lagi ni, belum minum. So air dalam ni kan. Jadi dekat luar kotak ni sudah ada tekanan atmosfera dalam semua arah. Atas, bawah, tepi, kiri, kanan. Semua ada tekanan. Tapi tekanan atmosfera ni dia tidak mempengaruhi. Dia tak jadikan kotak ni kemik dulu. Sebab dalam ni pun ada tekanan udara. So tekanan udara ni pun dia menolak juga. Jadi dia masing-masing menolak. So bila masing-masing menolak tu dia menghasilkan satu keadaan yang natural lah, yang mutual. Jadi dia tak menjadi kemik dan sebagainya. Okey? Boleh? Melainkan kamulah pergi squeeze dia. Pergi squeeze tu kamu yang mengenakan daya pula. Tu berbeza Okey, boleh beza tekanan atmosfera dan tekanan udara. Ingat tekanan udara di dalam bekas yang tertutup, tekanan atmosfera di luar, di kawasan terbuka. Sebab apa? Sebab tekanan atmosfera ni dihasilkan oleh atmosfera ke atas permukaan bumi dan semua jasad di bumi. Okey, kita lihat contoh. Okey, kita lihat contoh. Contoh yang pertama adalah pam sedut. Cikgu tak tahu kau panggil apa. Pam sedut ni kita gunakan kalau kita ada sinki tersumbat. Caranya kita tolak kan. Kita tolak dan kita tarik. Kita tolak dan kita tarik. Okey, baik. So ni sinki kita. Sinki kita ni tersumbat. Jadi bila dia tersumbat maka air tak boleh keluar. Jadi sinki kita akan penuh dengan air lah. Jadi apa yang selalu kita buat, kita akan ambil pam sedut ni ataupun kita panggil sebagai pelocok. Cikgu tak pasti kamu panggil apa. Cikgu pun tak tahu cikgu panggil apa. Tapi bahasa buku dia panggil pam sedut. Okey. So caranya adalah kita akan tolak kan. Kita tolak. Bila kita tolak ke bawah, apabila pam ditekan pada sinki, udara di dalamnya. Udara kat mana? Udara di dalam ni. Dekat pam tu kan dia melengkung. Kamu tahu kan yang mana ni kan? Yang getah tu. Okey, dalam ni kan dia melengkung. So bila kamu letak, dalam ni ada udara lah. Dalam ni ada udara. Okey, bila kita tolak ke bawah, semua udara ni akan keluar. Akan dipaksa keluar lalu membentuk keadaan bertekanan rendah. Sebab apa dalam ni jadi tekanan rendah? Sebab semua udara tadi keluar. Bila kamu tekan, sebelum tekan ada udara dalam tu. Tapi bila kamu tekan, udara ni dah tak ada. So dia jadi kosong lah kan. Bila tak ada udara, maka tekanan dekat sini menjadi rendah. Bila tekanan rendah, tekanan tinggi di dalam salur paip. Tekanan tinggi dekat mana? Yang dekat sini. Tekanan udara di dalam paip dekat sini akan menolak semua kotoran-kotoran ni naik ke atas. Okey, menolak kotoran yang tersumbat apabila pam sedut ditarik ke atas. Okey. Sebab bila dia tolak, udara dalam ni, tadi yang ada udara dalam ni, dia akan keluar. So bila dia keluar, bila pam ni ditarik semula, dalam ni akan jadi kosong. Bila jadi kosong, tekanan menjadi rendah. Bila dia rendah, jadi dekat luar ni yang lebih tinggi akan menolak sumbatan ini naik ke atas. Jadi semua ni akan naik dan kita boleh kutiplah balik dan dia boleh menjadi elok semula. Sebenarnya kita nak gerak-gerakkan sumbatan ni kan. Boleh ke? Untuk
aplikasi ni kamu kena terangkan satu cara untuk penerangan. Soalan ni selalunya dia akan suruh kamu terangkan. Satu, kamu kena terangkan macam mana tekanan rendah dihasilkan. Tekanan rendah dihasilkan. Dan yang kedua, kat mana tekanan tinggi. Kawasan mana adalah kawasan bertekanan tinggi. Sebagai contoh kita tengok yang pump sedut ni. Tekanan rendah tu dihasilkan macam mana? Bila dia tolak dan dia tarik. Bila tolak, semua udara dalam pump ni akan keluar. So bila dia tarik, kawasan yang dekat sini, yang dah sini ni, dia dah tak ada udara. So bila dah tak ada udara, tekanan akan menjadi rendah. Dah habis satu perkara. Yang kedua, kat mana pula kawasan tekanan tinggi? Iaitu di tekanan udara kat luar ni. Dekat dalam pipe ni kawasan yang luar tu, so dia akan tolak. Macam tu. Cikgu tahu dia agak sukar untuk diterangkan. Okey, kita cuba yang hemisfera Magdeburg. Okey, apabila udara di dalam hemisfera Magdeburg dipump keluar, okey, so hemisfera ni dia dua macam ni lah. Okey, so kita dalam ni pada mulanya dia ada udara. Lepas tu dia pump keluar. Jadi bila dia pump, dalam ni ada udara. Okay, warna biru cikgu buat ni, pada mulanya ada udara. Kemudian kita keluarkan udara tu. Kita pump keluar udara. Udara dipump keluar. Dia sedut udara tu keluar. Jadi sekarang dah tak ada udara. So bila tak ada udara, maka bila tak ada udara apa jadi? Tekanan akan rendah. Betul tak? Kat sini tekanan rendah. Sebab dah tak ada udara. Kenapa tak ada udara menjadi rendah? Sebab bila tak ada udara maka sebab kita tahu kan tekanan udara tu dihasilkan oleh molekul-molekul udara yang berlangkah dengan dinding bekas. Sekarang udara dah tak ada. Udara dah dikeluarkan. Jadi tekanan, kamu tengok kat sini dia kata tekanan menjadi sifar. Kosong terus. Sebab dah tak ada udara. Sebab kita tahu tekanan udara dihasilkan oleh udara. Sekarang udara tu dah keluar. Siapa lagi nak hasilkan tekanan? Tak ada lagi. Jadi dekat dalam ni tekanan dah menjadi sifar. So bila tekanan ni jadi sifar, maka kedua-dua hemisfera tidak dapat dipisahkan kerana tekanan atmosfera di luar mengenakan daya yang besar ke atas hemisfera. So sekarang ni tekanan atmosfera ni dia menolaklah hemisfera Magdeburg ni untuk stay together. So dia melekat lah. Okey. Ada tak kat sini? Oh tak ada. Okey. Yang kalau hemisfera Magdeburg ni dekat rumah kita tak ada. Tapi kita pernah guna, kau pernah tak guna yang cikgu tak tahu apa nama dia, yang kita gantung selalunya dalam kereta, yang dia macam getah tu, kamu tekan dia akan melekat dekat kawasan cermin. Dia macam ni, dia bulat, lepas tu dia menggelembung lah sikit, lepas tu dia ada cangkuk lah dekat sini. Ada cangkuk, lepas tu cara dia adalah kamu tekan dekat tengah, lepas tu dia pun melekat dekat cermin. Sebab bila kamu tekan, kalau kita lukis dia dari pandangan sisi, contohnya ni dinding kita kan, dia akan macam ni, bentuk dia macam ni. Okey, lepas tu dia akan ada tempat dia cangkuk ni. Okay, kalau kamu nak cangkuk apa-apa ke. Lepas tu cara dia adalah, cara kamu nak guna benda ni, kamu tekan dia. Kamu tekan ke bawah, lepas tu dia pun melekat dekat cermin. Samalah dengan hemisfera Magdeburg ni. Sebab apa? Bila kamu tolak, sebelum kamu tolak, okay, mana kita punya ni tadi kan? Okay, sebelum kamu tolak, dalam ni ada udara. Okay, sebelum kamu tolak, dalam tu ada udara. Bila kamu tolak dia ke bawah,
Okay, tolak dia ke tepi ni, kamu tolak dia, kamu tekan dia ke dinding. Semua udara ni akan keluar. So bila udara ni keluar, tekanan dalam ni menjadi rendah. Udara keluar. Bila udara keluar, maka tekanan rendah. Bila tekanan rendah, tekanan atmosfera yang dekat luar ni, cikgu guna warna lain. Okey, tekanan atmosfera yang dekat luar ni akan menolak kamu punya pencangkuk ni. Dan bila dia tolak, maka pencangkuk ni akan lekatlah dekat dinding. So kamu pun bolehlah gantung barang-barang kamu dekat sini. Okey. Tapi kalau udara tu dapat masuk semula dalam, maka kamu punya cangkuk ni akan jatuh. Sebab dia kenakan tekanan juga. Okey, boleh ke? Cikgu tak nampak muka kamu, jadi cikgu tak tahu macam mana perasaan kamu menerima penerangan ini. Selalunya cikgu pernah ajar kelas-kelas cikgu dulu, semua orang akan nampak blur dan tak berapa nak faham. Nanti cikgu akan sediakanlah, cikgu akan cari video-video yang diterangkan. Tapi selalunya video-video ni dia dalam bahasa Inggeris kan. So cikgu tak pastilah kamu boleh faham ke tidak. Okey, kita tengok pula penyedut minuman, straw. Straw yang kita selalu guna tu kan. Kita suka guna straw untuk minum air. Mungkin yang ni kamu faham. Baik. Pada mulanya, pada asal pada kedudukan biasa. Okey, ingat tekanan atmosfera tu selalu ada dekat atas, dekat tepi, dekat sana. Semuanya ada, kiri kanan semua ada tekanan atmosfera. Tapi kita tak bincang tekanan yang dekat tepi-tepi ni sebab dia tak mempengaruhi keadaan. Okey, so kita tak bincanglah tekanan atmosfera yang dekat tepi-tepi ni. Kita hanya bincang tekanan atmosfera yang dekat bahagian atas sahaja sebab ini yang mempengaruhi cecair kita. Apabila udara di dalam penyedut minuman disedut, udara dalam penyedut minuman disedut. Jadi dalam straw kita pada mulanya ni ada udara, dalam ni ada udara. Okey, straw kita dalam ni ada udara. So bila kita nak minum, kita kan sedut kan? Kita sedut. Yang kita sedut tu sebenarnya adalah udara dulu. So bila kamu sedut, udara di dalam straw ni akan masuk dalam mulut kita. Jadi dalam penyedut tu, dalam straw kita akan menghasilkan tekanan rendah. Sebab apa tekanan rendah? Sebab udara dah tak ada. Mana bagi udara tu? Udara tu semua kamu dah sedut. Kamu sedut. Jadi udara yang dalam straw ni akan masuk dalam mulut kamu. Jadi bila udara ni dah tak ada dalam straw, maka tekanan akan menjadi rendah. Okay, bila tekanan dalam straw ni dah jadi rendah, tekanan udara yang tinggi di luar iaitu tekanan atmosfera akan menolak air masuk ke dalam penyedut minuman. Bila tekanan udara dalam straw dah rendah, maka tekanan atmosfera dekat luar ni pun dia memang sentiasa menolak. Jadi bila dah rendah kat dalam, jadi air ni akan masuklah ke dalam straw kamu dan kamu bolehlah minum air tersebut. Okey? Boleh Okey. Ada 10 minit lagi. Untuk yang seterusnya ni kita akan sambung minggu depan lah. Ada 3 lagi. Sebab cikgu rasa kamu dah blur kot. Dah banyak dah ni. Mungkin kamu rasa banyak sangat. Kita berhenti kat sini lah. Nanti kita akan sambung lagi untuk sifon, picagari dan juga pembersih vacuum pada kelas yang berikutnya. Baik, ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya kat cikgu? Secara rumusannya kita belajar hari ini tentang 2 perkara. Secara besarnya itu tekanan yang dalam pekerja tadi dan juga tekanan udara. Ada 3 lah, tekanan atmosfera, tekanan udara. Okey, kalau tekanan yang biasa, ingat tekanan yang biasa tadi kelas, dia dipengaruhi oleh luas permukaan. Luas permukaan kecil, tekanan tinggi. Luas permukaan besar, tekanan rendah. Lepas tu kita belajar pula tentang tekanan udara. Tekanan udara dihasilkan
oleh molekul-molekul udara yang bergerak bebas dan berlanggar dengan dinding bekas. Dia dipengaruhi oleh dua faktor iaitu isi padu dan juga suhu. Semakin kecil isi padu, semakin bertambah tekanan. Semakin bertambah suhu, semakin bertambah tekanan. Kemudian kita belajar pula tentang tekanan atmosfera. Beza dengan tekanan udara adalah tekanan atmosfera disebabkan oleh atmosfera bumi atau di kawasan yang terbuka, manakala untuk tekanan udara adalah dalam bekas yang tertutup. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kelas kita sampai di situ sahaja kelas. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu bagilah 10 minit untuk kamu rehat, tarik nafas dan bersedia untuk kelas yang berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu.